Al-Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai taman bunga dalam hati kami yang menyingkirkan daripada diri kami sebarang keresahan dan sebarang kebimbangan. InsyaAllah pada hari ini saya akan berkongsi dengan tuan-tuan puan-puan sekalian mengenai Perang Badar sebagaimana yang tertera di dalam poster, dan saya hanya akan berkongsi kepada tuan-tuan puan-puan sekalian 3 pengajaran yang terindah daripada Perang Badar. Ia adalah peperangan yang semua sedia maklum berlaku dalam bulan Ramadan, dan ia berlaku ketika para sahabat ridwanullahu alaihim kali pertama berpuasa. Apabila diperintahkan Allah untuk berpuasa dalam bulan Ramadan, pada bulan yang samalah para sahabat diuji dengan peperangan yang sangat besar, iaitulah mereka perlu berdepan dengan pasukan kafir Quraisy. Dan saya percaya tuan-puan akan lebih banyak mendengar tentang Perang Badar semasa Ramadan nanti. Tetapi kenapa saya mahu berkongsi lebih awal mengenai Perang Badar pada hari ini? Kerana 3 pengajaran yang akan saya sebutkan pada petang ini ada kaitan dengan persiapan menjelang Ramadan. Saya fokuskan saya punya pembentangan ataupun tazkirah saya adalah apa yang ada kaitan dengan persiapan menjelang bulan Ramadan Al-Mubarak. Segala cerita-cerita terperinci, fakta-fakta mengenai peperangan Badar, insya-Allah tuan-puan, saya percaya pernah mendengar dan akan terus mendengar daripada para ulama asatizah semasa Ramadan nanti. Dan bukanlah masa yang sesuai untuk kita bicarakan tentang fakta-fakta peperangan Badar pada waktu begini dalam tempoh yang tidak sampai 45 minit. Jadi saya bataskan saya punya perkongsian hanya kepada 3 perkara. Pengajaran daripada peperangan Badar, dan pengajaran-pengajaran ini ada kaitan dengan persiapan untuk membaca Al-Quran dalam bulan Ramadan. Baik, yang pertama, setiap ayat Allah benar dan pasti akan berlaku. Perang Badar berlaku pada tahun kedua Hijrah. Tetapi ada 2 surah sudah memberikan isyarat perang ini pasti akan berlaku. Ada 2 surah yang Allah sebut isyarat kepada peperangan Badar, yang ketika surah ini diturunkan, Nabi dan para sahabat tidak mengetahui tentang masa depan, kerana masa depan termasuk daripada perkara-perkara gaib. Saya tidak tahu apa akan berlaku kepada saya pada hari esok, apatah lagi apa akan berlaku 5, 6, 7 tahun selepas ini. Baik, dalam surah Ar-Rum Allah berbicara tentang akan datang satu hari orang-orang beriman akan bergembira. Ayat itu adalah ayat yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Fi bid'i sinin lillahi al-amru min qablu wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Ayat ini bercerita mengenai akan datang satu keadaan di mana Rom akan menang selepas mereka kalah di tangan Parsi. Parsi mencapai kemenangan ke atas Romawi, dan nanti akan datang satu keadaan di mana terbalik. Romawi akan kembali menang ke atas Parsi. Ketika surah ini turun kepada Nabi di Mekah tahun yang ke-8 kenabian, para sahabat diuji untuk meyakini bahawasanya ayat Allah benar dan pasti akan berlaku. Kerana ketika ayat ini turun, ketika surah Ar-Rum turun,
Romawi yang mencapai kemenangan baru sahaja, Romawi baru sahaja ditimpa kekalahan mengejut dan menghinakan di tangan Parsi. Ketika surah Ar-Rum turun, para sahabat sedang mendapat maklumat tentang Romawi sudah kalah buat kali pertama di tangan Parsi. So, cabaran mereka pada waktu ini adalah untuk meyakini apa yang Allah sebut adalah benar dan pasti akan berlaku, meskipun buat masa ini ketika surah ini diturunkan ia bertentangan dengan apa yang sedang berlaku. Tetapi Allah bila berbicara tentang masa depan, ia pasti akan berlaku. Jadi para sahabat ridwanullahu alaihim meyakini akan datang satu tahun di mana ayat Allah akan terbukti kebenarannya, iaitulah Romawi akan menang semula, dan ia akhirnya berlaku pada tahun yang kedua Hijrah, lebih kurang beberapa bulan sebelum bulan Ramadan tahun kedua Hijrah, kata sejarawan. Iaitulah Romawi telah mengejutkan Parsi dalam The Battle of Nineveh. Jadi benar tak ayat Allah? Surah ini turun tahun ke-8 kenabian, tetapi lebih kurang 7 tahun selepas surah ini turun, berlakulah apa yang ayat 4 Allah Ta'ala sebut. Tetapi wa yawma idzin yafrahul mu'minin, wa yawma idzin yafrahul mu'minun, dan akan datang pula satu hari selepas kemenangan Romawi, orang-orang beriman pula akan bergembira. Ketika surah ini diturunkan, para sahabat sedang berduka kerana mereka menghadapi zaman boikot. Mereka terpaksa makan daripada akar-akar kayu, tak tahu nak suap gapa dia pada anak yang sedang menangis. Tahun ke-8 kenabian adalah tahun yang sangat para sahabat menderita, khususnya daripada Banu Hashim, kerana pimpinan Quraisy tidak lagi mengenakan bentuk pembantaian, tetapi bunuh secara perlahan-lahan dengan cara boikot 3 tahun. Jadi para sahabat pada waktu ini mereka sangat tertekan, sangat stres. Tetapi surah ini turun ketika itu memberitahu akan datang satu keadaan di mana lepas Romawi menang, giliran kamu bergembira. Wa yauma idzin, maknanya akan datang satu hari nanti lepas kemenangan Romawi, giliran kamu bergembira. Ketika surah ini turun, para sahabat berduka, tapi mereka mempercayai janji Allah pasti berlaku. Dan akhirnya rupa-rupanya ayat 4 ini memberi isyarat. Ini kata Munir Qadban dalam Manhaj Haraki kitab dia. Ayat ini beri isyarat perang Badar. Lepas perang Badar, lepas kemenangan Romawi akan datang satu detik di mana bukan lagi Romawi bertembung dengan Parsi, tetapi Muslimin akan bertembung dengan kafir Quraisy penyembah berhala daripada Makkah. Wa yauma idzin yafrahul mu'minun, dan peperangan ini akan berkesudahan dengan orang-orang beriman akan bergembira. Pengajaran yang pertama, tuan-tuan, bila kita baca ayat Quran Ramadan nanti, kita kena kata setiap ayat yang saya baca ni adalah benar dan ia pasti akan berlaku. So jangan sedikit pun ragu. Contoh kita baca inna ma'al usri yusra. Setiap kesusahan yang berlaku pada kamu pasti ada kesenangan. Ketika kita baca ayat tu, kita tidak begitu yakin adakah Allah akan mengeluarkan aku daripada musibah ini. Musibah boleh jadi berbentuk sakit yang mengejut. Musibah boleh jadi berbentuk kehilangan kenderaan yang tersayang kerana aksiden kemalangan. Boleh jadi musibah berbentuk anak sakit. Boleh jadi musibah berbentuk dibuang kerja. Boleh jadi musibah berbentuk dalam pelbagai bentuk. Lalu ketika kita diuji Allah, kita baca satu ayat, katakan dalam bulan Ramadan, dan ayat itu berada dalam juzuk yang ke-30, fa inna ma'al usri yusra. Ataupun anda baca malam kedua Ramadan, juzuk 2, asa an takrahu syai'an huwa khairul lakum, ayat 216 suratul Baqarah. Ketika anda baca ayat ni, anda kena yakin ia adalah ayat yang benar dan ia pasti akan berlaku, iaitulah Allah dah janji setiap kesulitan yang aku hadapi pasti akan Allah berikan kesenangan di kemudian harinya.
Jadi seseorang tidak akan mampu untuk berada di dalam keadaan tenang bila diuji kalau dia tidak meyakini ayat-ayat Allah. Dan untuk meyakini ayat-ayat Allah adalah sangat penting kita baca Quran Ramadan nanti, biar kita tahu apa makna ayat tu, paling kurang terjemahan. Macam mana kita nak yakin ayat Allah kalau dalam bahasa Melayu pun kita tidak ketahui? Jadi cuba sedaya upaya untuk menjadikan Ramadan yang tidak lama lagi berbeza daripada Ramadan yang lepas-lepas, di mana ada satu ayat daripada satu juzuk yang kita berjaya tamatkan, just baca sahaja, tapi tak payah sabuk apa dia dalam bahasa Melayu. Biarlah ada satu ayat aku faham. Azam macam tu boleh. Azam, iaitulah aku nak target satu juzuk satu hari, tetapi ada satu ayat aku faham molek terjemahannya. Kalau boleh bilik tafsiran lagi baik. Dan aku yakin ayat tu pasti akan berlaku dan ayat tu mengenai aku. Contoh Allah cerita, kalau kita sampai dekat Suratul Kahfi katakan, di mana Suratul Kahfi kita baca satu ayat, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kita baca ayat tu. Sebenarnya setiap ayat Quran bila kita baca, kita kena tuding jari kepada kita, jangan tuding jari pada orang. Benar ya, dalam ilmu tafsir ni ada ayat, ada asbabun nuzul dia. Ayat ni menceritakan tentang orang-orang di masa lampau, namanya pemuda-pemuda Al-Kahfi. Tetapi adab berinteraksi dengan ayat Quran ni, setiap ayat tuju padaku. Allah ada benda nak beritahu kepada diriku. Innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda wa rabatna ala qulubihim idh qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ard. Bila kita baca terjemahan dan kita yakin ayat ni ditujukan kepada kita, maka kita akan faham satu perkara, Allah tak akan tinggalkan seseorang yang memelihara imannya. That's the point. Ini janji Allah. Allah tak akan tinggalkan seseorang hambanya yang sanggup untuk meninggalkan sesuatu lokasi, katakan, demi memelihara imannya. Allah akan berikan kepada mereka ini rahmat. Anda pun baca ayat di mana pemuda-pemuda Al-Kahfi mendapat rahmat. Jangan kata ini sekadar cerita pemuda Al-Kahfi. Anda kena kata ayat ni akan berlaku padaku. Tapi untuk ayat ni berlaku padaku, aku kena jadi sebagaimana pemuda ni, iaitulah memelihara iman, memelihara dengan bersungguh iman, tidak membiarkan iman menjadi longgar, dipengaruhi oleh arus perdana maksiat di sana sini. Jadi anda sedaya upaya menjadi tafsiran pada ayat Quran tersebut. Para sahabat bila Nabi baca surah Ar-Rum lepas perang Badar, Nabi baca wa yauma idzi yafrahul mu'minun, menangis para sahabat sebab ketika surah ni turun dulu mereka tak faham. Mereka faham makna ayat ni, tapi apa sebenarnya yang Allah Ta'ala nak beritahu, mereka tidak mengetahui. Sehinggalah bila Nabi baca tepat pada masanya, wa yauma idzin yafrahul mu'minun, hari itu orang-orang beriman akan bergembira, dan Nabi baca ayat ni at the right time to the right audience, iaitu lepas perang Badar, baru para sahabat faham Allah dah bagi isyarat kita akan menang ke atas mereka yang boikot ini, insya-Allah 7 tahun daripada sekarang. Tapi kita tak tahu masa depan. Tapi Allah dah menurunkan ayat-ayat yang berbicara tentang masa depan, di mana masa depan akan jadi milik umat Islam. Masa depan akan jadi milik orang-orang beriman. Orang-orang beriman tidak akan keluh kesah bila diuji Allah dengan musibah, karena Allah menjanjikan masa depan dengan kesenangan dan kemudahan. Itu yang pertama. Yang kedua, perang Badar adalah perang yang mirip perang yang berlaku kepada Jalut dan Talut. Kalau anda perhatikan peperangan yang membabitkan Talut, pernah dengar ke tidak nama Talut? Ceritanya ada dalam suratul Baqarah. Talut adalah satu orang pemimpin yang dicadangkan oleh seorang Nabi apabila Bani Israel, pemimpin-pemimpin Bani Israel meminta kepada Nabi ini
untuk dikeluarkan kepada mereka seorang pemimpin bagi mereka berjihad mengambil semula Baitul Maqdis. Jadi pemimpin-pemimpin Bani Israel pergi kepada seorang Nabi, katanya nama Nabi ini Nabi Syamwil, wallahu a'lam, dan mereka kata, tolonglah lantik dari kalangan kami seorang raja untuk kita berperang mengambil alih semula Baitul Maqdis. Tiba-tiba Nabi ini membuat kejutan dengan mengumumkan Allah memilih raja kamu, bukan kamu semua. Raja kamu adalah seseorang yang kamu tidak kenali, tetapi Allah memilihnya kerana kualiti takwanya, iaitulah namanya Talut. Talut adalah seorang pemimpin yang tidak disenangi oleh pemimpin-pemimpin Bani Israel. Demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila menjadi pemimpin kepada Yathrib dan menukarnya kepada Madinah. Ada orang tak senang, ada orang tak suka. Dan Nabi ini pula telah mengumumkan jihad pada tahun yang kedua Hijrah, iaitulah menghadapi kedatangan pasukan musyrikin Quraisy. Dan Nabi Talut ini, maafkan saya, bukan Nabi, Talut ini apabila mengisytiharkan jihad, memang ada kalangan kaum Bani Israel seperti orang-orang munafik yang tidak mahu menyertai jihad. Dan semua sedia maklum, Talut apabila memimpin bala tentera yang mahu berjihad, beliau telah berkata, kamu semua akan diuji dengan kelaparan dan dahaga. Akan ada sebatang sungai, dan bila kamu sampai sungai itu, tolong jangan minum. Siapa minum, dia takkan mampu berperang, dia bukan daripadaku. Dan siapa yang tidak minum kecuali seteguk, dia akan menjadi pasukanku yang akan bertahan sampai kepada kemenangan. Jadi Talut memberikan isyarat peperangan melawan Jalut akan diuji dengan kelaparan dan dahaga. Bukankah itu yang berlaku kepada para sahabat? Mereka berperang dalam bulan Ramadan, 17 Ramadan. Mereka sedang meneruskan puasa pada hari yang ke-17 di terik matahari. Cuma Talut kata apa? Tapi siapa nak minum seteguk silakan. Kalau banyak teguk, get out. Kalau satu teguk silakan. Just nak bagi ada tenaga, just nak basahkan tekak silakan. Betul, dalam hadis Sahih Muslim, Nabi perintahkan para sahabat berbuka pada 17 Ramadan. Sebab pada waktu perang, berbuka adalah keutamaan, berpuasa adalah rukhsah, berbuka adalah azimah, kata Nabi. Sebab berperang, dia memerlukan tenaga. Walaupun 2-3 biji tamar, anda sepatutnya meneruskan berpuasa sebab ini kewajipan anda di bulan Ramadan. Tetapi anda berada di mana waktu ini? Anda berada dalam situasi dibenarkan anda berbuka, bahkan berbuka menjadi keutamaan. Jadi para sahabat bila diperintahkan Nabi untuk berbuka bagi mendapat tenaga, mereka seperti tentera Talut yang beriman. Mereka tidak minum kecuali seteguk. Mereka bukan bantai cekencop-lencop. Mereka hanya memakan beberapa buah tamar untuk tenaga berdepan dengan kafir Quraisy. Dan semua sedia maklum, ketika peperangan itu hampir-hampir berlaku, Talut akan berdepan dengan Jalut. Berapa jumlah tentera Talut? Berapa jumlah tentera Talut? Berapa kali aku lah? Berapa jumlah tentera Talut? Berapa jumlah tentera Jalut? Talut dan Goliath, Jalut. Kalau kita baca surah Al-Baqarah, tentera Talut berkata, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi'idhnillah. Kami yang minum seteguk tadi, dan kalangan kami ada yang tidak minum walau seteguk, kami tidak gentar dengan tentera Talut, kerana sejarah mengajar kami berapa ramai golongan yang sedikit menumbangkan golongan yang ramai. Jalut punya tentera sangat ramai, tentera kita sangat kerdil dan sedikit, tapi kita boleh menang. Kami yakin Allah boleh menangkan kami walaupun jumlah kami kerdil. Bukankah ini perang Badar? Jumlah kita kerdil. Tetapi apa kata Miqdad
radhiyallahu anhu, kami tak akan kata kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Bani Israel dalam suratul Maidah sebut kepada Nabi Musa, pergilah kamu bersama dengan Tuhanmu berperang, kami hanya mahu duduk-duduk saja di sini. Tetapi kami katakan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pergilah engkau bersama dengan Tuhanmu berperang menghadapi Quraisy, kami bersama kamu berdua akan bertempur bersama. Jadi ini para sahabat. Sedangkan cerita Talut ni turun sebelum perang Badar. Dan setengah ulama pergi lebih detail, kata mereka juzuk 2 ataupun pertengahan suratul Baqarah ni, nak tutup juzuk 2, nak masuk juzuk 3 tu, dia berada turunnya ayat-ayat pasal cerita Talut semua ni, dia turun-turun dalam bulan Ramadan. Cuma tak tahu bila, tapi yang pasti sebelum perang Badar, tahun kedua Hijrah. Jadi ayat-ayat ni memberikan isyarat tentang apa yang bakal menanti di depan. Dan Talut, tuan-tuan sedia maklum, bila dia berperang dengan Jalut, siapa yang bunuh Jalut? Jalut telah dibunuh bukan oleh Talut, tetapi oleh seorang pengembala kambing kanak-kanak, Daud. Dan beritahu saya, siapa bunuh Abu Jahal dalam peperangan Badar? Setengah riwayat kata pengembala kambing yang bernama Ibnu Mas'ud. Setengah riwayat kata 2 orang anak muda. Abu Jahal tak perlu mati di tangan Rasulullah. Abu Jahal tak perlu mati di tangan Umar, di tangan Abu Bakar, di tangan para sahabat yang besar-besar. Bagi budak-budak sahaja untuk menumbangkan dia. Abu Jahal punya bangga dan menghina pada pengembala kambing, biar pengembala kambing membunuh dia. Ibnu Mas'ud. Jadi riwayat menyebut juga bahawasanya 2 orang kanak-kanak inilah yang pada awalnya Nabi tak perasan mereka join, sebab Nabi takkan benarkan kanak-kanak, tetapi akhirnya mereka berada dalam saf Mu'az bin Afra dan Mu'az bin Amru. Mereka adalah Daud yang membunuh Jalut daripada Quraisy. Subhanallah. Rupanya ini pengajaran kedua, tuan-tuan. Bila kita baca cerita-cerita dalam Quran, kita jangan anggap tu cerita sejarah. Ini nombor 2. Nombor pertama tadi, setiap ayat tu benar, dia pasti akan berlaku. Cuma anda perlu meyakini ada masanya ayat itu anda akan menjadi tafsirannya. Allah akan pilih anda untuk jadi tafsir ayat tu. Pada waktu itu anda akan menyedari, akulah tafsiran ayat ini, aku telah rasa apa yang ayat ni sebut. Yang kedua saya nak kongsikan adalah, bila bulan Ramadan tuan-tuan baca Quran nanti, tuan-tuan akan dapati 1/4 Al-Quran penuh dengan cerita-cerita daripada zaman lampau. Jangan kata tu cerita daripada masa lampau. Kadang-kadang Allah papar sesuatu cerita, kita kena faham cerita tu akan berulang. Jadi bila ada cerita Talut, sebenarnya cerita ini memberikan semangat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan para sahabat pasti berfikir, mengapa cerita perang ini mesti ada? Maka mereka memahami perjuangan Islam memerlukan persiapan untuk darah tumpah dan mati. Jadi cerita itu pun diturunkan dan para sahabat memahami akan datang satu keadaan di mana walaupun jumlah kita kerdil di Madinah, tetapi Allah akan berikan kemenangan ke atas Jalut di Mekah, iaitulah kafir Quraisy. Yang ketiga, tuan-tuan, dan yang terakhir, mengapakah peperangan ini Allah takdirkan berlaku dalam bulan Ramadan? Fikirkan sejenak. Mengapa berlaku perang Badar di dalam bulan di mana umat Islam kali pertama berpuasa? Kenapa ya agaknya? Apa pengajaran untuk kita yang bakal berpuasa tidak lama lagi? Kenapa kena ada cerita pasukan muslimin bertempur dan pasukan muslimin diberikan Allah kemenangan? Sebab bulan Ramadan ni, tuan-tuan, bukan sekadar bulan yang kita berlapar dan berdahaga. Bobolah kita duk anggap Ramadan bulan puasa.
Ramadan bulan apa tuan? Bulan puasa. Sampai bila Ramadan kali ke-40, kali ke-36 still bulan puasa? Kenapa mindset kita bulan puasa? Puasa bukan matlamat. Puasa adalah proses. Allah sebut kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Ia adalah proses. Tetapi proses ini ada matlamat. La'allakum tattaqun. Ada matlamat. Jadi Allah Ta'ala dia nak memberitahu matlamat Ramadan datang dengan cara Allah paparkan apa yang berlaku dahulu kala dalam bulan Ramadan. Mudah-mudahan bila kamu tengok cerita Perang Badar di bulan pertama, di tahun pertama puasa difardukan, sudah berlaku peperangan dan pasukan muslimin jumlahnya kerdil, akhirnya boleh menang, maka kamu boleh fikir sejenak, apa sebenarnya tujuan saya didatangkan Allah bulan Ramadan? Adakah sekadar berlapar berdahaga? Allah paparkan cerita peperangan Badar supaya jadi model kepada tuan-puan semua. Bagaimana kayu ukur yang sebenar seseorang yang telah berpuasa apabila memasuki hari yang ke-17, hari yang ke-18, hari yang ke-19, hari yang ke-20, khususnya 10 malam terakhir, 10 hari terakhir. Kita kena pastikan bukan setakat kayu ukur, tak sentuh makanan, tak sentuh minuman daripada pagi sampai ke malam sebagai kayu ukur. Jangan setakat tu je. Kerana orang-orang terdahulu, yakni para sahabat, Allah uji mereka dengan, kamu yakin ke tidak pada ayat-ayat Allah tentang lepas mati seseorang yang syahid akan menerima kehidupan yang lebih baik? Dan kamu yakin ke tidak ayat-ayat Allah yang berbicara walaupun jumlah kamu sedikit, tapi kerana kamu bertakwa Allah akan menangkan kamu? Allah uji mereka dengan perang. Kerana ini tujuan Ramadan datang. Ramadan datang, kamu baca Quran, tapi kamu yakin tak ayat-ayat tu? Maka para sahabat bila mereka baca Quran, katakan daripada 1 Ramadan sampai 16 Ramadan, para sahabat mereka tak adalah macam kita lakukan 1 juzuk 1 hari. Tetapi mereka, sebagaimana dinyatakan oleh seorang sahabat, cara mereka tadabbur adalah 10 ayat beramal, 10 ayat beramal, 10 ayat beramal. Sebab mereka adalah generasi yang faham Quran dalam bahasa Arab, dan mereka tidak mahu sekadar Quran itu difahami tafsirannya, melainkan mereka sendiri menjadi tafsiran kepada ayat itu dengan cara mereka beramal. Jadi sepatutnya semakin banyak kita tarawih, sepatutnya semakin banyak juzuk kita berjaya khatam, semakin banyak ayat-ayat yang kita yakini ia adalah benar. Para sahabat diuji Allah dengan memilih antara mati atau hidup. Iaitulah perang. Perang ni bukan main futsal. Main futsal kita boleh pilih nak pergi tak nak pergi. Kalau pergi pun, kalah menang tak ada efek, tak ada mati pun dalam futsal. Tapi perang ni tuan-tuan membuat keputusan untuk kekal hidup atau memilih mati. Maka dalam hal ini, dalam fikiran anda adalah, jala ke Allah Ta'ala wayak boleh syurga lepas mati ni? Pergi ke medan perang yang mana jumlah musuh 1000 dan jumlah kita 300 lebih, takut-takut mati katak mendedahkan diri kepada kemusnahan. Masa ni anda teruji keyakinan anda. Sebab tu kuantiti bacaan ayat tak penting. Yang penting kualiti keyakinan bila baca ayat tu. Setakat aku baca Maliki Yaumiddin, aku yakin ke tidak segala perbuatan jenayah aku, segala perbuatan maksiat aku ni akan dibalas Allah. Jadi para sahabat, Allah Ta'ala uji mereka bukan sekadar mereka ingat ke tidak ayat Quran, tetapi mereka yakin ke tidak ayat Quran selepas mereka melalui 16 hari Ramadan dan datang hari ke-17. Mereka tidak boleh mengelak daripada kedatangan Abu Jahal dan 1000 bala tentera
yang mereka, tuan-tuan tahu cerita Perang Badar, di mana pada awalnya mereka tidak bersiap sedia pun untuk berperang. Mereka diperintahkan Nabi untuk bersedia bagi merampas harta Abu Sufyan yang telah diniagakan di tanah Syam. Kerana jumlah 50,000 dinar yang Abu Sufyan bawa dengan 1000 ekor unta tersebut, kalau dihitung kira dengan RM, Abu Sufyan, kafilah Abu Sufyan daripada Syam nak balik ke Mekah tu 50,000 dinar bersamaan dengan 40 juta RM. Tapi Nabi bukan nak duit tu. Nabi bukan nakkan dinar yang dibawa oleh Abu Sufyan. Nabi berkata, itulah harta-harta kamu yang dirampas oleh pemimpin-pemimpin Mekah apabila kamu meninggalkan Makkah berhijrah 2 tahun lepas. Mereka merampas semua dalam rumah kamu dengan kezaliman. Jadi kedatangan Abu Sufyan adalah untuk kita mengambil apa yang kita berhak ke atasnya, kerana dia antara pencuri-pencuri apa yang kita muhajirun tinggalkan dalam rumah. Tetapi akhirnya apabila para sahabat mendapat berita Abu Sufyan sudah tidak muncul, yang muncul adalah Abu Jahal dengan 1000 tentera lengkap bersenjata, masa ni para sahabat diuji Allah. Tadi elok-elok je dalam fikiran, insya-Allah kita dapat balik harta kita, alhamdulillah. Tapi sekarang mereka diberitahu lengkap bersenjata, pasukan Quraisy kafir, yang mana logik menyatakan kita tak boleh menang. Maka dalam hal inilah anda punya bacaan Quran akan diuji. Keyakinan anda kepada ayat Quran akan diuji. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, 3 perkara yang saya sebutkan tadi harap-harapnya menjadi pegangan kita apabila kita memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, akan ada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala adalah ayat yang benar. Tiada sebarang keraguan. Jangan sekali-kali ragu, kerana akhirnya para sahabat melihat sendiri ayat 4 surah Ar-Rum berlaku. Para sahabat melihat sendiri cerita Talut dalam suratul Baqarah berlaku di hadapan mata mereka sendiri. Mereka sendiri menjadi tafsiran ayat 4 surah Ar-Rum. Mereka sendiri menjadi tafsiran kepada cerita Talut dalam suratul Baqarah, yang mana surah-surah ini turun sebelum peperangan Badar. Itu yang pertama. Yang kedua tuan-tuan, setiap cerita dalam Quran bukan cerita sejarah. Ia adalah cerita yang pasti berlaku kepada anda. Anda baca cerita Nabi Ayub alaihi salam, ia bukan hanya cerita pasal Nabi Ayub, kerana akan datang satu keadaan di mana kamu sakit. Kamu sakit. Dan pada waktu itu kamu akan mendapati ayat cerita Nabi Ayub berdoa pada Allah akan menjadi ayat kamu. Waktu itu kamu akan diuji Allah. Adakah kamu boleh tafsirkan ayat ni? Kamu diuji dengan kanser katakan. Doktor sahkan kamu kanser tahap 3 katakan contohnya. Maka pada waktu ini, kamu yang pernah baca cerita Nabi Ayub, adakah kamu baca doa Nabi Ayub? Kerana kalau kamu baca doa Nabi Ayub, kamu tak akan sangka buruk pada Allah atas apa yang menimpa. Kerana doa Nabi Ayub mengajar kita, sebab tu kita kena faham doa Nabi Ayub tu. Bukan setakat baca je. Nabi Ayub mahu supaya dia tidak diganggu syaitan sepanjang dia sakit. Rabbi inni massaniya syaitan binusrin wa adab. Nabi Ayub meminta kepada Allah, jauhkan aku daripada bisikan syaitan. Dia tidak meminta untuk dirawat. Dia meminta daripada Allah supaya syaitan tidak membisikkan kepadanya sesuatu yang menyebabkan dia sangka buruk kepada Allah. So ini akhlak Nabi Ayub. Bila anda sakit, adakah ayat itu anda tafsirkan sendiri dengan perbuatan anda, dengan lidah anda, dengan tingkah laku anda? Jadi cerita di dalam Quran sebagai contoh, tuan-tuan baca malam ke-12 Ramadan, tuan-tuan dengar Imam Tarawih baca surah Yusuf. Warawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi wa ghallaqatil abwab wa qalat haytalak. Bila anda baca ayat ni, anda baca terjemahan, oh ini cerita sejarah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf pernah digoda oleh Zulaikha bla 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 bla. Anda kena yakini ia bukan cerita sejarah. Cerita ni akan berulang dan boleh jadi anda akan diuji dengan cerita Nabi Yusuf.
Akan datang satu keadaan di mana anda akan diuji dengan perempuan ataupun lelaki. Seseorang yang tidak dikenali, tetapi profil picture WhatsApp ni cantik, bertanya khabar kepada kita, "Abe, apa khabar abe? Rindu benar ke abe?" Wajahnya cantik, ya, comel lotek. Masa tu anda yang pernah baca surah Yusuf malam ke-12 Ramadan, masa tu anda akan diuji. Sekarang kau bersedia untuk tafsirkan ayat aku? Aku nak pilih engkau sebagai tafsiran ayat ni dengan ujian perempuan. Takkan baca saja. Cerita dalam Quran bukan cerita sejarah. Jadi bila kamu diuji dengan perempuan, adakah kamu akan baca doa Nabi Yusuf masa tu? Nabi Yusuf baca doa bila diuji dengan Zulaikha. Ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya, innahu la yuflihu zalimun. Masa tu kita baca ke tidak? Waktu cerita dalam Quran bukan cerita sejarah saja. Dia memang cerita sejarah. Tapi bila Allah cerita, tu beza dia. Bila Allah cerita, bukan manusia cerita, anda akan mendapati cerita tu akan berulang. Dan pelakon-pelakonnya adalah anda sendiri. Sebagai contoh yang seterusnya yang terakhir, apabila anda membaca cerita Nabi Sulaiman mendapat kuda-kuda mewah, anda akan kata ni cerita sejarah. Alhamdulillah, Nabi Sulaiman pernah diuji dengan kenderaan-kenderaan mewah, As-Safinatul Jiyan, kuda-kuda yang mana sangat sukar ditemui. Susah nak jumpa kuda-kuda yang mana satu kakinya sentiasa bergerak, mengeluarkan debu dan api, kerana ini menunjukkan kuda ini kuda perang dan ia sangat tinggi stamina, tidak mudah penat dan letih. Anda baca cerita Nabi Sulaiman, anda dengar Imam Tarawih baca surah Sad, insya-Allah, lalu anda akan mendengar Nabi Sulaiman memerhatikan dengan mendalam kuda ini, membuat ujian kepada kuda ini, benarkah kuda-kuda ini kuat staminanya. Dan apabila selesai ujian kepada kuda-kuda perang ini, Nabi Sulaiman mengusap kuda-kuda ini sebagai tanda penghargaan. Dan Nabi Sulaiman berdoa, Rabbi ghafirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa aku. Aku tengok kuda ni, ya Allah, punyalah taat kepada perintah aku. Aku suruh dia lari daripada asar sampai maghrib, dia follow arahan aku, wahai Allah. Tetapi aku sendiri dengan Tuhan aku belum tentu, wahai Allah. Ampunkan aku, wahai Allah. Dia tengok kuda, dia muhasabah diri dia. Dia membandingkan komitmen kuda kepada perintah dia dengan komitmen dia dengan perintah Tuhannya. Dan Nabi Sulaiman berdoa, ya Allah, kuda-kuda ini telah taat kepadaku, maka kau jadikanlah kerajaanku semakin luas. Kerana aku sudah memperolehi kuda yang lebih pantas berlari, maka tolong luaskan kerajaanku. Wahabli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Dengan kuda aku akan dapat berlari lebih kencang. Aku akan dapat sampai ke negara yang tak pernah orang-orang Islam sampai dengan lebih pantas. Tetapi kita kena ingat apa saya kata tadi, ia bukan cerita sejarah. Cerita tu akan berulang dan anda akan diuji Allah dengan cerita tu. Apa maksud anda akan diuji Allah? Boleh jadi satu hari anda akan diberikan hadiah kenderaan mewah. Allah akan berikan anda satu ujian di mana anda mampu memiliki kenderaan yang lebih hebat daripada kenderaan anda sekarang. Masa tu, apa ucapan anda? Alhamdulillah, rezeki. Kita pernah baca ayat surah Sad masa bulan Ramadan. Sekarang kita lupa nak baca balik ayat tu. Dia mau letak mana Quran? Dia mau baca bulan Ramadan. Itu kata Allah, ya rahmat Uni Aziz lah yang sentiasa bergema di telinga saya bila menghuraikan satu ayat dalam surah Al-Furqan, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Bulan Ramadan ni orang semua belik Quran, baca Quran, tapi malam lepas Ramadan pakak jadikan Quran ini duduk di dalam almari suci dalam debu, dibiarkan berabuk. Dia mau letak mana Quran lepas bulan Ramadan? Buat apa baca kalau tinggal lepas tu? Dia mau baca lagu mana? Ini kata Allah, ya rahamlah, ketika
menghuraikan ayat daripada surah Al-Furqan tadi. Mahjura artinya barang yang ditinggalkan, tidak lagi dijenguk dan dibelik. Tuan-tuan sekalian, setiap cerita dalam Quran adalah ujian untuk pembacanya. Allah bila bercerita tentang sesuatu di masa lampau, Allah tak sama dengan sejarawan bila bercerita. Allah bercerita kepada kita, maknanya kamu akan ada masalah mengenai cerita tu. So jangan anggap setiap cerita yang anda temui pada bulan Ramadan daripada Quran adalah kebetulan. Allah telah memilih anda untuk bertemu dengan Nabi-Nabi tersebut. Pasti ada sesuatu yang Nabi-Nabi ni nak tegur anda dan saya. Nabi Ya'qub bila anda baca cerita surah Yusuf, Nabi Ya'qub nak tegur kita, kamu banyak mengeluh pada makhluk, kamu tak banyak mengeluh pada Allah. Kamu banyak lepaskan perasaan di Facebook, kamu tidak lepaskan perasaan masa tahajud kepada Allah. Anda akan bertemu dengan cerita Nabi Yunus. Sebenarnya tu bukan cerita sejarah je. Cerita tu nak ajar, bila aku ada masalah, aku kena banyakkan tasbih. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Jangan menuding jari pada orang bila bila ditimpa musibah. Kamu berada dalam perut ikan. Nabi Yunus tidak menyalahkan mereka yang menghumbannya di dalam kapal. Nabi Yunus menyalahkan dirinya yang telah meninggalkan kaumnya tanpa perintah izin daripada Allah. Lalu dia kata, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Anda akan diuji dengan ayat tu, surah As-Saffat. Anda baca bulan Ramadan surah itu nanti. Sebab saya yakin semua kita ada azam untuk tamatkan Quran dalam bulan Ramadan. Tetapi tolong pegang satu prinsip, iaitulah Allah akan uji anda dengan salah satu daripada ayat yang anda baca. Di mana bila anda diuji dengan musibah, adakah anda membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, yang akan menyebabkan anda dikeluarkan Allah daripada perut masalah tu. Dan yang ketiga, tuan-tuan, saya sebut apa tadi? Ya. Hari ini 3 poin je. Sebab pengalaman saya, bila saya nak 10 poin, dia sampai 6 je. Jadi bebek 3 poin yang kita hurai. Sebab tak pernah saya berjaya menghabiskan semua poin-poin saya di surau ni. Yang ketiga apa tadi, tuan-tuan? Yang ketiga, kita ada lebih kurang 5 minit lagi. Yang ketiga adalah Allah nak bagi kita kayu ukur berpuasa. Dengan kau banding beza engkau masa berpuasa dengan para sahabat tahun 2 Hijrah. Mereka berpuasa seperti engkau, tetapi puasa mereka adalah puasa yang memilih antara hidup dan mati. Kita hanya memilih lokasi buka puasa di hotel mana. Para sahabat berpuasa, dia punya kayu ukur hidup ke mati. Hari ke-17 aku kena teruskan berpuasa, tetapi hidup dan mati adalah penentu daripada peperangan ini. Jadi saya harap apabila kita memasuki bulan Ramadan, mari kita ubah kayu ukur. Bukan sekadar berjaya meninggalkan makan dan minum, tetapi kepercayaan kepada kehidupan selepas akhirat bertambah. Itu yang paling penting, tuan-tuan. Kepercayaan kepada kehidupan selepas mati. Kalau aku mati dalam perang Badar ni, mati aku tak sia-sia. Sebab ada cerita yang sangat malu saya nak sebut, tetapi itulah fakta yang benar. Dia budak umur 19 tahun, adik kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Umur 16 tahun, tuan-tuan, tingkatan berapa ni? Umair bin Abi Waqqas menyembunyikan diri sepanjang Nabi membuat spot check kepada pebarisan tentera-tentera Badar. Umair ni menyembunyikan diri, dia tak say Nabi nampak. Sebab dia tahu nanti kalau Nabi tahu dia ada, dia tidak akan qualified, sebab dia dalam kategori remaja yang belum lagi layak untuk pergi ke medan jihad. Dia masih ada mak ayah yang menjadi keutamaan. Tetapi akhirnya Nabi jumpa dia, dan Nabi kata, kau memang tidak dibenarkan. Dia menangis, tuan-tuan, sebab dia kata, ya Rasulullah, aku inginkan syahid. Lalu dia pun macam merajuk menangis. Nabi panggil balik, Nabi benarkan dia. Dan akhirnya Umair bin Abi Waqqas salah seorang daripada 14 orang syuhada perang Badar, berdasarkan laporan daripada Ibnu Hajar dalam kitab Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Allahu Akbar. Budak 16 tahun, tuan-tuan, dia percaya kehidupan selepas mati. Kita bagaimana, ya? Kita bagaimana? Jadi cerita perang Badar adalah cerita keyakinan kepada perkara-perkara ghaibiyat. Malaikat ni nampak ke tidak, tuan-tuan? Lepas tu Allah turunkan malaikat dalam perang Badar, walaupun kamu tak nampak,
Tetapi kamu beri penjelasan bagaimana kamu tebas pedang musuh seorang, tapi di belakangnya pun 2 orang kena pedang kamu. Bagi penjelasan. Sebab sekarang 1:3. Muslimin Quraisy 1:3. Kamu beri penjelasan. Pedang kamu fadar barriqab, seorang kafir kat depan tu. Tapi macam mana 2 kat belakang yang tengah duk melarikan diri pun terpancung sekali? Bagi penjelasan. Siapa pukul dia orang? Siapa pukul dia orang? Kalau kita baca suratul Anfal, Allah memberikan cerita-cerita ghaibiat. Baru kau tahu sebenarnya 2 kat belakang kecundang, siapa yang pukul. Jadi benda-benda ghaibiat ni, tuan-tuan, anda tak yakin kan? Sebab tak nampak. Maka perang Badar berlaku untuk anda yakin malaikat memang wujud. Malaikat memang wujud membantu tentera muslimin di Badar. Maka malam Lailatul Qadar Allah Ta'ala kata malaikat turun, anda kena yakin dia pasti turun walaupun anda tak nampak. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amrin salam. Jadi keyakinan kepada malaikat adalah persamaan antara para sahabat dan kita di malam-malam Ramadan Al-Mubarak. Jadi saya berhenti setakat itu dulu. Mudah-mudahan 3 perkara ini dapat diingati, dan kita bertemu lagi lah pada masa akan datang insya-Allah. Ada soalan tak? Tak pernah kuliah Zuhur buka soalan. Ada soalan ke? Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.